We start with that breaking news. An 84-year-old woman with dementia is now back safe with her family. It comes after she'd been missing for several days. Lelaki warga emas dipercayai nyanyok ditahan selepas menunggang motosikal melawan arus di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan dari Sedenak menuju Kulai Johor. Fahamkan motosikal itu melawan arus dengan berada di lorong paling kanan di laluan itu. Hasil rondaan dilakukan lelaki warga emas berusia 73 tahun diberkaan yang dipercayai nyanyok. Telah kita saksikan sebentar tadi merupakan beberapa kes-kes mengenai warga tua yang mempunyai masalah nyanyuk ataupun demensia. Nyanyuk ialah salah satu istilah yang sering dikaitkan dengan warga tua yang mempunyai masalah ingatan. Walaupun begitu, istilah sebenar bagi nyanyuk ialah demensia. Demensia ialah satu istilah umum untuk penyakit yang berkaitan dengan daya ingatan disebabkan oleh kematian sel-sel otak di mana ia mampu mengganggu aktiviti-aktiviti harian seseorang seperti makan, memasak, membersihkan diri, tidur dan lain-lain lagi. Pada tahun 2021, di Malaysia terdapat sebanyak 8.5% daripada penduduk Malaysia iaitu sebanyak 260,345 orang yang mengidap penyakit demensia. Antara simptom demensia yang dapat dilihat adalah perubahan emosi secara tiba-tiba, perubahan dalam perwatakan, hilang minat dalam melakukan pekerjaan dan hobi, hilang keupayaan untuk membuat sesuatu penilaian dan kesukaran untuk mencari dan bercakap menggunakan perkataan mudah. Faktor-faktor yang membolehkan seseorang itu mendapatkan demensia adalah masalah tekanan darah tinggi yang tidak terkawal, mempunyai masalah kencing manis, mempunyai penyakit jantung, paras lemak dalam darah yang tinggi dan individu yang mempunyai Parkinson serta mereka yang terancam akal ataupun mempunyai tahap pembelajaran yang rendah. Demensia mempunyai banyak punca yang berbeza. Sesetengah daripadanya sukar untuk dibezakan. Banyak keadaan perubatan boleh menyebabkan gejala demensia, terutamanya pada orang yang lebih tua. Antara penyebab demensia yang paling biasa menyumbang kira-kira separuh daripada kes adalah penyakit Alzheimer. Dalam penyakit ini, deposit protein yang tidak normal dalam otak memusnahkan sel-sel di kawasan otak yang mengawal memori dan fungsi mental. Selain itu, penyakit demensia vaskular ianya disebabkan oleh saluran-saluran darah kecil dalam otak yang tersumbat oleh darah beku sehingga menyebabkan strok. Tisu otak yang tidak menerima bekalan darah dengan baik selepas strok akan mati dan ini boleh menyebabkan fungsi otak merosot serta berlakunya demensia dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, demensia dengan Lewy body. Untuk demensia jenis ini, terdapat gumpalan protein kecil yang dipanggil Lewy body, terbentuk pada saraf otak. Protein ini akan mempengaruhi pemikiran, perhatian dan tumpuan lebih daripada ingatan dan bahasa. Penyebab demensia lain adalah penyakit Parkinson, demensia campuran, penyakit Huntington, penyakit Creutzfeldt-Jakob dan demensia frontotemporal. Kebanyakan jenis demensia tidak boleh diubati, tetapi terdapat cara untuk menguruskan gejalanya. Antaranya ialah perencat cholinesterase. Ubat jenis ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tahap penghantar kimia yang terlibat dalam ingatan dan pertimbangan. Antara contoh perencat cholinesterase ialah donepezil, rivastigmine dan galantamine. Seterusnya, ubat yang boleh digunakan adalah memantine yang berfungsi dengan mengawal aktiviti glutamate yang terlibat dalam fungsi otak seperti pembelajaran dan ingatan. Dalam sesetengah kes, memantine ini ditetapkan dengan perencat cholinesterase. Doktor juga mungkin menetapkan ubat untuk merawat gejala atau keadaan lain seperti kemurungan, gangguan tidur, halusinasi, Parkinsonism atau pergolakan. Beberapa gejala demensia dan masalah tingkah laku juga boleh dirawat pada mulanya menggunakan pendekatan bukan ubat, seperti terapi cara kerja. Terapi cara kerja boleh menunjukkan cara untuk menjadikan rumah lebih selamat dan mengajar untuk mengatasi simptom demensia. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan kemalangan seperti terjatuh. Seterusnya, menguruskan simptom dan mengenal pasti rawatan intervensi kepada pesakit.
Pendekatan yang lain adalah dengan mengubah suai persekitaran. Caranya adalah dengan mengurangkan sepah dan bunyi bising bagi membolehkan seseorang dengan demensia itu fokus dan berfungsi dengan baik. Selain itu, dengan menyembunyikan objek yang boleh mengancam keselamatan seperti pisau dan juga kunci kereta dan memasang sistem pemantauan bagi memastikan keselamatan mereka. Pendekatan yang lain ialah memudahkan tugas, di mana memecahkan tugas kepada langkah yang lebih mudah dan fokus pada kejayaan dan bukannya kegagalan. Selain itu, rutin yang berstruktur boleh mengurangkan kekeliruan kepada penghidap demensia. Antara peranan terapi cara kerja ialah mendidik penghidap demensia di peringkat awal penyakit dan penjaga mereka tentang demensia dan implikasi fungsinya melalui pendidikan psikologi dan sesi pengurusan simptom. Selain itu, menjalankan penilaian menyeluruh dan menilai penghidap demensia untuk menentukan kekuatan, kemerosotan dan bidang prestasi mereka yang memerlukan perhatian. Seterusnya, membantu penjaga untuk menghadapi dan menangani demensia. Selain itu, membantu pesakit demensia untuk menambah baik dan mengekalkan fungsi selama mungkin. Di Malaysia juga terdapat beberapa organisasi ditubuhkan bagi membantu pesakit-pesakit demensia seperti Alzheimer Disease Foundation Malaysia. Objektif utama organisasi ini ditubuhkan adalah untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat umum mengenai Alzheimer melalui pendidikan awam dan media. Organisasi ini membantu dalam menyediakan fasilitas dan latihan kepada penjaga, ahli keluarga dan ahli sukarelawan yang terlibat dengan penjagaan pesakit Alzheimer serta jenis-jenis demensia lain. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.